mereka yang datang. Ini perubahan. Dan kenapa perubahan ini berlaku? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan. 54 tahun Barisan Nasional memerintah. Dan hari ini rakyat, mereka punya pertimbangan yang berasaskan kepada apa yang mereka tengok, apa yang mereka lihat, dan mereka buat perbandingan antara negeri-negeri yang dikuasai oleh mereka dan dengan negeri yang hari ini diperintah oleh Pakatan Rakyat. Dulu ketika mereka menang seluruh negeri, tidak ada contoh yang boleh diberikan. Mereka selalu sebut, mana PAS boleh perintah, pemimpin PAS ni hanya pandai ceramah saja. Tidak ada bukti kemampuan kita memerintah. Walaupun PAS pernah memerintah tahun 1959 di Negeri Terengganu, kita perintah juga di Kelantan, sehingga kerajaan kita dijatuhkan. 12 tahun mereka perintah, kita ambil balik. Sampai hari ini 22 tahun. Seolah-olah hanya BN saja yang boleh perintah, parti lain tak boleh perintah. Hari ini sebagai satu perbandingan yang mudah, Melaka majoriti UMNO kuasai. Ketua menterinya pun Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri. Kelantan pun 97-98% orang Melayu. Hari ini diperintah oleh Pakatan Rakyat yang diketuai oleh PAS. Yang Muhammad Tuan Guru Haji Abdul Aziz Nikmat yang dulu disebut hanya pandai buka kitab dalam masjid, dalam madrasah sahaja. Kenapa hari ini di Kelantan, kalau dari sudut perbandingan ekonomi, dengan begitu mudah kita melihat peniaga-peniaga Melayu berniaga di mana-mana. Di Bandar Kota Baru, di Pasir Putih, dan seluruh bandar-bandar dikuasai oleh orang Melayu. Kenapa itu tidak berlaku di Melaka? Cuba tuan-tuan persoalkan pemimpin tuan-tuan. Mana pergi orang Melayu di Melaka ni? Adakah orang Melayu di Melaka ni? Bukan saya nak menghina. Adakah orang Melayu di Melaka ini hanya mampu buka kedai paling tinggi pun mungkin kedai ikan bakar? Adakah orang Melayu di Melaka ni tak boleh pergi lebih daripada itu? Kenapa kita lihat di Bandar Melaka secara puratanya mungkin lebih daripada 80% dikuasai oleh orang lain, bangsa lain? Kenapa? Apa yang telah dibuat oleh pemimpin UMNO di Melaka? Kenapa di Kelantan orang Melayu boleh menguasai perniagaan? Hatta pasar Siti Hadijah, kenapa dikuasai oleh wanita-wanita Kelantan yang beragama Islam? Tentulah ada kelebihan. Di mana letak kelebihan itu? Tentulah daripada dasar kerajaan negeri, daripada kita memerintah, slogan bersama, slogan kita membangun bersama Islam. Kita beri ruang kepada orang Melayu berniaga, tak kira dia lelaki ataupun dia wanita. Walaupun kita tidak menghalang bangsa lain untuk berniaga, tetapi kemampuan kita, yang tentulah kemampuan ini daripada dasar-dasar kerajaan negeri yang mempertahankan hak dan kepentingan orang Melayu. Ini kelebihan kita. Saya pun ikut perkembangan di Melaka. Kenapa ada peniaga-peniaga Melayu yang cuba cari makan, gerai mereka dirobohkan oleh kerajaan negeri? Kenapa tidak diberi peluang kepada orang Melayu berniaga sebagaimana orang Cina, orang India berniaga? Ini persoalan-persoalan yang harus dipertimbangkan oleh rakyat. Oleh Raham Tun Gapa Baba kata, Kelantan hanya boleh memerintah 3 bulan. Kenapa hari ini kita memerintah 22 tahun? Adakah kerana rakyat Kelantan tak bijak memilih mana parti yang mereka mahu? Sedangkan kita tahu
Anak-anak Kelantan, kalau nak dibandingkan negeri lain, paling ramai memasuki IPTA anak Kelantan. Paling ramai di Malaysia. Seakan-akan dikuasai oleh orang Kelantan. Universiti dalam dan luar negara. Dibandingkan dengan Melaka, Johor dan sebagainya. Takkanlah orang Kelantan bodoh, tak tahu nak memilih pemimpin dan kerajaan mana yang terbaik untuk mereka. Kenapa orang Kelantan mempertahankan sampai hari ini 22 tahun? Itu tuan-tuan sekalian, ini dilihat, dipertimbangkan, dibincang. Keunikan politik Kelantan ini dibincang tuan-tuan sampai ke luar negara. Ada tesis, ada kajian, ada penyelidikan. Saya sendiri dihubungi oleh beberapa jurnal antarabangsa dan media asing, yang mereka ini buat tinjauan bukan sehari dua, berminggu-minggu mereka berada di Kelantan. Uniknya Kelantan ini. Dan kenapa rakyat Kelantan memilih PAS? Kenapa mereka tidak memilih UMNO? Mereka berada bersama dengan Tok Guru, buat liputan 24 jam. Pukul 5 pagi Tok Guru pergi ke masjid dia di Pulau Melaka. Selepas mengimamkan sembahyang subuh, beri tazkirah. Seawal pukul 8.30 pagi masuk pejabat. Dirakam tuan-tuan oleh majalah-majalah asing. Agensi berita asing rakam apa rutin harian Tok Guru ni asing. Saya tak tahulah kalau Ali Rostam ni ada media asing rakam. Tapi Tok Guru ni ahli dirakam. Masuk pejabat, dia mulakan dengan sembahyang sunat. Dia bagi tazkirah kepada pegawai-pegawai dia. Waktu tengah hari tuan-tuan, dia beri lagi tazkirah depan beratus-ratus kaki tangan kerajaan negeri. Bacakan ayat Quran, beri peringatan supaya jangan amalkan rasuah. Kerjalah dengan dedikasi, sebab kita dibayar gaji dengan duit rakyat. Ada Ali Rostam bagi tazkirah pada rakyat Melaka, pada pegawai kerajaan negeri Melaka. Ini perbezaan yang dilihat oleh rakyat, sehingga syarikat berita asing buat liputan, ditayangkan di luar negara. Hebatnya manusia seperti Tok Guru Aziz. Daripada tahun 90 bertukar pengurusi perhubungan UMNO negeri Kelantan. Pernah Tengku Razalinya, pernah Dr. Mahathirnya, pernah Mustafa Muhammadnya, pernah Anwar Musanya. Kenapa mereka gagal menundukkan orang macam Tok Guru Aziz yang fizikalnya kecil? Hanya orang kata berserban baju Melayu. Kalau persalinan tu, kalau nak dikira berapa kosnya, mungkin tak lebih RM100. Kalau nak dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin BN, berapa harga kotnya, berapa harga kasutnya, mungkin sepersalinan mencecah sampai belas-belas ribu tuan-tuan. Logiknya mereka yang lebih hebat, tali lehernya lebih besar tuan-tuan. Kenapa tak boleh kalahkan Tok Guru Aziz? Fizikalnya kecil, bolpennya pun tuan-tuan, harga bolpennya baru 50 sen tuan-tuan. Mungkin sekarang ni RM1,000. Ini kelebihan. Kenapa kelebihan ini ada? Sebab negeri Kelantan tuan-tuan, dengan slogan membangun bersama Islam, menteri besar, esko-esko dan rakyat pada umumnya dibaja pada setiap hari dengan Islam, dengan agama. Bukan sahaja Islam apa yang kita faham, sembahyang, puasa, tetapi cara hidup tuan-tuan. Cara hidup inilah yang menarik perhatian dan sokongan rakyat. Hatta tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak percaya, kalau tuan-tuan pergi ke Caukit, hatta ke Lorong Haji Taib, kalau adalah pelacur-pelacur orang Kelantan, kalau mereka balik tuan-tuan, mereka undi apa? Pelacur tu orang Kelantan balik.